Okey. Hari ni kita nak masuk tajuk baru. Lakoh angkat tangan, kenapa lakoh? Turunkan tangan. Jangan tekan simbol tangan tu. Okey, kita nak masuk hari Rabu itu kita dah belajar tentang melukis poligon. Ada beberapa jenis, segitiga, segi empat, segi lima iaitu pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Okay, hari ni kita nak tengok tajuk baru muka surat. Kalau ada buku teks, tengok muka surat 141 sampai 143 hari ni. 141 sampai 143 kita nak belajar tajuk perimeter dan luas. Pernah dengar tak perkataan perimeter dan luas ni? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hello? Pernah dengar tak? Tak. Tak pernah? Orang lain? Pernah dengar tentang perimeter dan luas ni? Tak. Tak pernah juga? Wah, ni semua kamu dah belajar dulu ni. Tahun 4 belajar, tahun 5 pun belajar. Okey, kita pergi ke contoh ni. Cikgu lukis gambar ni. Ada beberapa gambar di sini. Okey. Cikgu nak terangkan dulu apa itu perimeter. Okay, yang pertama, perimeter. Perimeter. Okay, perimeter tu adalah ukur lilit. Ukur lilit itu maksudnya yang berada di keliling, yang berada di luar. Contohnya kita nak mengukur, cikgu buat ni dari sini. Okay, contoh segi empat sama yang warna merah ni. Okay, cikgu nak ukur panjang dia dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, kemudian dari sini sampai ke tempat kamu mula tadi. Kita nak ukur tempat dia mula dikeliling. Contohnya ni adalah pagar rumah kamu, contoh. Okay, contoh ini adalah pagar rumah kamu. Okay, ini rumah kamu dalam ni. Ni rumah kamu, ni ada kamu, ini ada kamu, adik kamu. Okay, ini rumah kamu. Kita nak ukur pagar rumah kamu ni dari tepi ni sampai ke sini. Okay, itu masuk perimeter. Ukur keliling. Okay, kamu ingat pagar sekolah. Okay, daripada pintu pagar, pusing ke belakang bilik guru, pusing ke belakang kantin, belakang asrama lelaki, lepas tu pergi ke Dewan Makan, lepas tu lalu ke prasekolah, ke padang, sampai ke pagar Pak Gad tu. Itu perimeter, keliling. Okay, siapa boleh bagi contoh lain perimeter? Siapa boleh bagi contoh? Perimeter yang ada keliling. Siapa boleh bagi contoh? Di mana? Contohnya, contoh yang kamu boleh tengok di Tatau lah. Contoh apa? Ada tak nak bagi contoh? Daniel? Rumah. Rumah. Okay, contoh Daniel berada di rumah mana? Di quarters kan? Ya, contoh Daniel berada di quarters polis. Okay, quarters polis, quarters penyarai, quarters apa lagi? Quarters apa lagi Daniel? Anak. Anak. Okay, quarters penyarai, quarters anak. Penyarai, quarters anak. Okay, quarters anak dan quarters penyarai ni dia ada masing-masing dia punya perimeter dia. Contoh dia ni nak pergi ukur quarters penyarai. Okay, bermula dari sini. Okay, mula dari sini. Nampak warna hijau ni? Okay, ukur berapa meter, sini berapa meter, sini berapa meter, sini pun berapa meter. Sampai tempat kamu bermula tadi. Itu adalah perimeter. Okay, cikgu bagi contoh pakai nombor. Contohnya yang kamu tengok segi empat tepat yang warna biru ni. Okay, ukuran segi empat tepat ni di sini adalah 5 cm. Okay, sini adalah 5 cm, sini adalah 2 cm yang diberi.
Bila dapat macam ni, ada bahagian yang kamu tak tahu. Di mana bahagian yang kamu tak tahu ni? Di sini berapa cm? Di sini berapa cm? Siapa boleh beritahu? Okay, yang warna purple dekat bawah ni berapa cm? 5 cm. Ha? Apa 5 Aziman? cm. 5 cm. Macam mana kamu boleh kamu beritahu kat kawan-kawan macam mana kamu tahu itu 5 cm? Tengok apa tu? Tengok yang sebelah dia tu. Sebelah mana? Sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, sebelah atas? Atas. Okey, bagus. Kita bagi tepukan dekat Aziman. Mana tepukan ni? Okey, tahniah. Okey, Aziman kata tengok sebelah atas. Okey, tengok sebelah atas Okey, Aziman kata tengok sebelah atas sebabnya kamu tengok ni panjang ni. Ni panjang ni sama dengan panjang yang atas. Okey, dia bila dia sama dengan panjang yang atas, kita boleh kata dia ni adalah 5 cm. Kalau yang dalam bulatan warna biru ni, berapa cm dia? Orang lain selain Irwan, Irwan pula, selain Haziman, 2 dia cm. ni 2 cm sebab ini adalah sama panjang dengan yang bertentangan dengan dia. Okey, ini pun adalah 2 cm. Okey, macam mana kita nak mencari dia punya perimeter dia? Okey, perimeter sama dengan ukur lilit. Okey, daripada kita pilih satu tempat untuk mula. Okay, contoh cikgu pilih dari bucu sini. Okay, dari bucu sini cikgu pilih dia pergi ke bawah. Berapa cm? Dari bucu atas ni pergi ke bawah berapa cm? Berapa cm? Anyone? Ada tak? Dari bucu atas ni, yang cikgu warna merah ni pergi ke bawah berapa cm? Ada orang respon? Berapa cm tu? Buka mic. Berapa Marcos? Marcos. Berapa? 7 cm. 7. Ya betul. Ni tengok daripada merah bucu ni pergi ke bawah. Ini berapa cm? Ini adalah 2 cm. Kita tulis dekat sini 2 cm. Kemudian dari bucu bawah ni pergi ke kiri lagi sampai ke bucu ni, itu adalah 5 cm. Tambah dengan 5 cm. Kemudian dari bucu bawah ni pergi ke atas sampai ke bucu atas, ini adalah 2 cm. Tambah dengan 2 cm. Adakah kita dah sampai ke tempat kita mula tadi? Ni tempat kita mula tadi. Dah sampai ke belum? Belum. Dah sampai ke tempat kita mula tadi? Belum lagi. Jadi kita perlu gerakkan lagi sampai ke tempat yang kita mula tadi. Kita tambah lagi dengan 5 cm. Okay, itu adalah perimeter. Okay, daripada satu tempat kita mula, di situ kita mula, di situ juga kita berakhir. Okay, jadi kita tambah semua ni berapa? 2 tambah 5 tambah 2 tambah 5. Iqbal. Okay, Iqbal berapa? Wah, handsome rambut Iqbal 2 tambah 5 tambah 2 tambah 5. Berapa ni? 14 cm. 14 cm. Bagus. 14 cm. Okay. Okay, 14 cm adalah dia punya perimeter. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk tentang kalau ini adalah segi 4 sama. Okay, hilang pula.
Ini adalah segi empat sama. Ciri-ciri segi empat sama, semua sisinya adalah sama apa? Sama cm. Sama cm ataupun sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Katakanlah cikgu bagi dekat sini, sisi yang atas ni berukuran 5 cm. Sisi yang lain pun akan menjadi 5 cm, 5 cm dan juga 5 cm. Dia sebab dia adalah segi empat sama. Bila dia segi empat sama, semua sisi sama panjang, sama cm, sama m, sama km. Itu kalau segi empat sama. Jadi bila kita nak mencari perimeter segi empat sama, perimeter dia, kita mula dari titik sini, pergi ke bawah 5 cm, tambah dengan dari sini pergi ke bawah ke tepi 5 cm, tambah lagi dari bawah pergi ke atas 5 cm, dari atas pergi ke tempat kita mula tadi, tambah lagi 5 cm. Berapa jumlah perimeter dia? 20 cm. 20 cm. Bagus. 20 cm. Okay, 20 cm. Ini contoh cikgu guna pakai gambar. Sekarang kita pergi kepada contoh di dalam buku teks. Kalau kamu tengok muka surat 941 ni, cikgu baca dulu. Encik Zahin ingin menghias sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu warna-warni. Dia kata sekeliling. Sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu yang berwarna-warni seperti dalam raja. Berapakah panjang lampu warna-warni yang diperlukan? Jika 1 meter berharga RM10.50. Berapakah kos lampu tersebut? Jadi dalam gambar ini kita perlu mencari sekeliling. Apa maksud sekeliling tu? Sekeliling ni maksudnya dia merujuk kepada perimeter. Macam kita buat dekat bentuk tadi, dekat perimeter. Jadi dia bagi dekat sini, dia bagi siap-siap ada ukuran dia. Perimeter untuk bumbung rumah Encik apa tadi? Encik Zahin. Jadi sekarang kita perlu kenal pasti di mana yang kita kena tambah. Di sini kita kena ukur tak, cikgu tanya? Yang cikgu buat garis warna purple ni. Tak. Sebab apa tak perlu? Sebab sekeliling. Ya, Sebab bagus. Sebab tengah-tengah. Bagi tepukan untuk Daniel dengan Akos. Sebab dia berada di tengah-tengah. Perimeter maksudnya yang berada di sekeliling. Sekeliling itu maksudnya berada di luar, bukan di dalam. Kat chat cikgu tengok Aziman kata dekat stadium pun boleh ukur. Aziman pun boleh ukur keliling. Tapi perimeter stadium kalau dia bulat, susah sikit lah nak ukur. Jadi kita tengok kepada bumbung rumah Encik Zahin ni, kita pilih satu bucu. Kita nak bucu yang ni contohnya. Kita perlu mencari, pertama sekali kita cari perimeter. Dari bucu atas turun ke bawah, berapa dia punya tu? Panjang dia? Panjang dia berapa? 4.7 meter. 4.7 meter. Tambah. Dari bawah pergi ke sini. Berapa ni? 1 meter. 3.1 meter. Kemudian yang garis putus-putus bukan di sini kita perlu cari dia. Macam mana kita nak cari ni? Macam mana kita nak cari dia? Yang ini kita tak tahu lagi. 4.7. 4.7. 3.1. Tak boleh. Panjangnya kita tukar warna dia. Yang warna oranye ni. Warna oranye ni kita tak tahu dia punya panjang dia. Macam mana kita nak tahu? Ingat bila kita ada benda yang kita tak tahu, kita ambil semua
tolak dengan benda yang kita tahu. Apa yang kita tahu dekat sini? Kita tahu garisan putus-putus ni ke warna lain. Kita pakai yang ni, yang hijau ni. Ini bentuk apa ni? Yang hijau ni bentuk apa? Segi 4 sama. Yes, yang hijau ni adalah segi 4 sama. Yang cikgu cakap tadi, bila segi 4 sama, semua sisinya adalah sama. Ini 3.9, ini 3.9. Ini pun adalah 3.9. Bila kita ada benda yang warna oranye ni, kita tak tahu kan. Kita ambil semua. Semua tu maksudnya daripada hujung sini. Daripada sini pergi ke bawah. Berapa ukuran dia? Semua, itu semua. Ada yang warna purple tu. Dari atas pergi ke bawah, berapa ukuran dia? Nampak tak? Tengok sebelah kiri ni dekat sini. Yang warna biru tu sama panjang dengan warna apa? Warna purple. Yes, jadi warna biru tu semuanya adalah 4.7. Kita ambil semua, tolak yang kita tahu warna hijau, tolak 3.9. Dapat berapa ni? 17 tolak 9. 17 tolak 9 berapa? 8. 1 tolak 9, 8. Okay, 8 titik sifar. Jadi kita tahu sekarang oranye ini adalah sifar perpuluhan 8. Okay, tambah sifar perpuluhan 8 meter. Kemudian kita sambung lagi warna purple tadi balik. Okay, dari sini, kan kita berhenti kat sini tadi kan? Kita berhenti kat sini. Pergi ke sini. Berapa panjang dia? 3. Tambah 3.9. Okay, dari sini pergi ke atas. Yang hijau ni tadi berapa panjang dia? 3. Ini pun 3.9. Ini bukan 4.7 ha? 4.7 dari atas sampai ke bawah. Tapi 3.9 ni dari sini pergi ke sini saja. Okey, itu 3.9. Okey, 39 tambah 3.9. Kemudian sambung lagi warna purple, garisan kita. Purple sini pergi ke sini. Panjangnya adalah 3.9 lagi. Adakah kita dah sampai ke tempat kita mula tadi? Kita dah sampai ke tempat kita mula tadi? Belum. Lagi satu, kita perlu bergerak pergi ke tempat yang kita mula, iaitu tambah 3.1. Di sini baru kita dah jumpa kita dah sampai keliling. Mula dari sini sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke sini. Dari sini sampai ke tempat mula. Itu maksudnya keliling. Okay, kalau yang garisan hijau di tengah tu bukan keliling sebab dia berada di dalam. Okay, jadi sekarang kita perlu tambah. Okay, boleh kita tambah? Okay, kita susunlah 4.7 .31. Ni dah ambil. Kemudian sifar perlahan 8 ambil ni. Kemudian 3.9. Dan 3.9 lagi. Kemudian 3.9 lagi. Kemudian 3.1. Tambah. Okey, sekarang tambah. 7 tambah 1. Okey, kita buat secara manual. 7 tambah 1 apa? 8. 8 tambah 8 lagi. 8 tambah 8 lagi. 16. 16 tambah 9. 16 tambah 9. 16 tambah 9. 25. 25 tambah 9. 25 tambah 9. 25 tambah 9. 25 tambah 9. Berapa? 34. 34 tambah 9 lagi. 34 tambah 9 lagi.
3/4 tambah 9 lagi. 40. 43. 43 tambah 1. 44. 44. 44. Jadi 4 di bawah, 1 naik atas. Okey, yang ini pula. 1 tambah 4. 5. 5 tambah 3. 8. 8 tambah 3. 11. 11 tambah 3. 14. 14 tambah lagi 3. 17. 17 tambah lagi 3. 20. 20. Jadi panjangnya keseluruhannya adalah 20.4 meter. Ni panjang lampu warna-warni yang diperlukan oleh Encik Zahin. Tapi dia tanya lagi. Okay, yang pertama dia tanya berapakah panjang. Kemudian dia tanya berapakah kos lampu. Dia nak beli lampu tu. Kalau 1 meter, 1 meter sama dengan RM10.50. 50 sen lah. RM10.50. Kalau 20.4 meter sama dengan berapa ringgit? Okay. 1 nak jadi 20, kena darab dengan 20. Okay, 1 nak jadi 20, kena darab 20. Kalau RM10.50 ni, 20 meter dia, kena darab dengan 20. Jadi 20 meter, kita kena darab dengan 20. 20.4 darab dengan 20. Okay, berapa ni? Okay, sifar kita boleh potong. Kita letak kat bawah. Kemudian 4 darab 2. 4 darab 2 berapa? 4 darab 2. 8. Sifar darab 2. Sifar. Sifar. 2 darab 2. 4. 4. Okay, di manakah titik perpuluhannya? 1. Jadi 408 apa ni? 408 apa? Apa yang kita mencari tadi? Kita mencari berapa ringgit? 408 ringgit harga untuk membuat lampu pagar tu. Okey. Tu ni. Kenapa salah? Perimeter dia, perimeter dia salah ni. Ada yang tertinggal ke? Cuba cek perimeter dia. 3.1. Ada yang kita tak tambah ke? Cuba tengok. Di mana salah dia? 4.7 ada. 4.7, 3.1, 0.8, 3.9, 3.9, 3.9, 3.1. Mana yang salah? Okey, tak apa. Kita pergi ke tengok contoh seterusnya dulu . Okey, kita pergi contoh yang ini. Corak Melin menyusun beberapa kad seperti yang ditunjukkan untuk membentuk corak yang menarik. Semua bentuk segitiga adalah sama saiz. Jika dia menyusun bentuk-bentuk itu menjadi corak 1 dan corak 2, berapakah beza perimeter dan luas antara kedua-dua corak itu? Okey, corak 1 dan corak 2. Okay, nampak? Boleh ke? Nampak. Okey, perimeter untuk corak yang pertama. Okey, perimeter 5 ni yang pertama, kita mula dari ujung bucu ni . Okey, dari atas pergi ke bawah ni 5. Okey, kemudian dari bawah pergi sini 5. Bawah pergi atas 5. Di atas pergi ke tempat kita mula 5. Okey, kita ada 5 tambah 5 tambah 5, jadi perimeternya adalah 20 cm. Okey, kemudian kita pergi ke corak yang kedua. Okey, perimeter dia, kita mula dari sini, dari atas.
4 tambah 3 jadi 7. 4 tambah 3 pun 7. 4 tambah 3 pun 7. 4 tambah 3 pun 7 cm. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 jadi 28 cm. Okay, ni beza perimeter mereka berdua. Corak berdua ni. Corak pertama perimeter dia 20. Corak kedua perimeter dia 28. Okay, kemudian luas. Okay, luas cikgu perlu ajar lagi. Luas dia punya formula dia. Okay, formula luas. Formula luas sama dengan panjang darab dengan lebar. Okay, mana panjang mana lebar dia? Okay, contoh kat atas. Okay, corak 1. Okay, panjang dia yang sini. Okay, ni panjang dia. Okay, di sebahagian sini berapa cm? Panjang dia 5 cm. Lebar dia yang ini dari sini 5 cm. Jadi 5 darab 5 cm 25 cm. Dia ada dua kecil dekat atas kuasa 2. 25 cm kuasa 2. Itu adalah luas bagi perimeter tadi. Corak yang pertama. Corak yang kedua, okay, kita cari mana dia punya panjang dia. Okay, panjang dia yang ni 4 tambah 3 7 cm. Darab dengan dia punya lebar dia 7 cm. Okay, 7 darab 7 berapa? 49. 49. Okay, 40 cm. 49 cm kuasa 2 kita panggil dia. 49 cm kuasa 2. Kalau perimeter, kamu tengok sini ya. Okay, kalau perimeter dia punya unit dia. Okay, kalau perimeter ni slownya. Okay, perimeter ini adalah unit dia. Okay, kalau dia cm, cm. Tapi dia tak ada ni. Kalau luas, dia ada yang kecil ni. cm kuasa 2. Itu kalau unit luas. Okay, kalau luas, unit dia macam tu. Kalau perimeter, tak ada dua kecil dekat atas tu. Itu beza perimeter dengan luas. Okay, kemudian kita bagi contoh yang akhir. Lantai sebuah pejabat hendak dipasang dengan kapet seperti yang ditunjukkan pada bahagian berlorek dalam rajah di sebelah. Kawasan berkapet ialah 80% daripada keluasan lantai pejabat. 3. Kira luas kawasan yang tidak berkapet. Anggarkan panjang kayu untuk pemasangan kapet itu. Okay. Dia bagi satu gambar ni. Dia kata tu kapet sebuah pejabat. Kapet sebuah pejabat. Panjang dia 10 meter. Ni panjang dia, ni lebar dia. Okay, ni panjang. Okay, dia kata 80% daripada kawasan lantai, kawasan berkapet. Okay, bila kita nak cari kawasan yang tidak berkapet, kita kena ambil semua, tolak yang, bila kita ada benda yang kita tak tahu, kita ambil semua, kita tolak dengan benda yang kita tahu. Benda yang kita tahu dekat sini ialah luas kawasan yang berkapet, iaitu 80%. Okay, pertama sekali kita cari dulu luas keseluruhan. Luas sama dengan panjang darab dengan lebar. Panjang dia tadi 10 darab dengan 12. 10 meter ni, 10 meter darab dengan 12 meter. Jadi 10 meter darab 12 meter, 120 meter kuasa 2. Ini adalah luas keseluruhan. Okay, luas yang berkapet, dia kata 80% daripada 80% daripada semua. Okay, 80% daripada semua ni maksudnya dia kata 80% daripada ini adalah darab. Semua tu adalah 120 meter kuasa 2. Okay, jadi kita boleh darab kat sini. Ingat lagi darab macam ni? Boleh nampak? Okay, kita boleh potong atas dengan bawah.
atas dengan bawah. Jadi tinggal 8 darab 12. 8 darab 12 berapa? 8 darab 12. 8 darab 12. Ada orang nak jawab? 8 darab 12 berapa? Marcos? Irwin? 96. 96. Thank you, Irwin. 96 M kuasa 2. Ini adalah kawasan yang berkarpet. Okay, bila kita nak cari kawasan yang tidak berkarpet, kita kena ambil semua. Semua berapa tadi? Semua berapa? Semua kawasan dalam lantai tadi berapa? Semua berapa semua? Bila kita nak cari yang tak berkarpet, kita kena ambil semua, tolak yang berkarpet. Semua berapa? Ikhwan? Lakoh lah lakoh. Daniel. 100. Semua berapa semua? Okey, bagus. 120 meter adalah luas semua kawasan tadi. Okey, tolak dengan yang berkarpet. Berkarpet berapa? Narkos. Yang berkarpet berapa? 96 meter. 96 meter. Meter apa? Kuasa 96 2. meter. Kuasa 2. Okey, jadi kita boleh tolak. 120 tolak 96 buat apa? Tolak 96. 24. Okey, 24 meter ini adalah luas kawasan yang tidak berkarpet. Okay, itu dia punya luas dia. Okay, luas, panjang, darat dengan lebar. Okay, kita balik kepada yang tadi, yang perimeter ni. Kat mana yang kita salah tadi? Okay, siapa boleh beritahu cikgu ni? Kat mana yang kita salah ni? Kita dapat dia punya perimeter dia 20.4. Sedangkan dekat buku ni 23.4. Kat mana yang kita salah? Nampak? Oh, Iqbal dah menguak dah. Dah siapa nampak kat mana? Betul tambah ni. 9 dengan 10. 10. 20. Oh, ni salah kat sini ni. Tambah semula ni. Okay, di sini kamu tak salah ni. Nampak ke belum? Okay, tengok cikgu. Cikgu tambah 9 dengan 1. 9 dengan 1 jadi 10. 9 dengan 1 jadi 20. 20 dengan 9, 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 4. 37 tambah 7. 40. 44. 4 di bawah, 4 naik atas. Okey, kemudian 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 11 tambah 3, 14. 14 tambah 3, 17. 17 tambah 3, 20. 20 tambah 3, 23. Kamu salah tambah tadi, tambah naik ke atas. Kat sini salah tadi. Okey, kat sini salah tadi 23.4. Jadi sebenarnya dia bukan 20.4. Dia adalah 23.4 meter. Okey, kemudian kita padam ni. 23.4 meter kena darat dengan 20. Okey, semula kita buat. Kita belajar.
23.4 darab dengan 20. Okey. Sifar ni kita boleh potong di bawah. 4 darab 2, 8. 3 darab 2, 6. 2 darab 2, 4. Titik perpuluhan 1. Jadi RM RM468. Bukan darab 20 lah sekarang. 23.4 darab RM10.50. Bukan. Salah lagi. Kamu ni tak bagi tahu. 23.4 darab dengan RM10.50. Untuk lebih mudah, RM RM10.50 ini kita pecahkan kepada RM10 dengan RM50. RM50 sen. Kita kena darab dengan 23.4 meter. 23. Siapa yang tak larat tu? 23.4 darab dengan 10. Tak sampai sejam lagi kelas. Tak larat lah. Sifar potong 4, 3, 2. RM234. Kemudian yang ni RM50 darab dengan 23.4. Saya letak kat bawah. Ting. 23.4 darab dengan 50 sen. 5 ni kita boleh potong. Sifar tu boleh potong. 4 darab 5, 20. 5 darab 3, 15. Tambah 2, 17. 5 darab 2, 10. Tambah 1, 11. 100. Berapa ni? 11.7. 11.70. Okey. Dia punya titik perpuluhan dia 1, 2, 3. 1, 2, 3. RM11.70. Jadi kita tambahkan dua ni. 23. Sabar nak habis dah. Jangan tak larat. RM23. RM234 tambah dengan RM11.70. Okey. Kemudian kita boleh tambah sifar 7,542. Okey, berapakah kos yang diperlukan oleh Encik Zahin? Dia perlukan kos sebanyak RM245.70. Okey. Yang penting kamu kena tahu cari dia punya perimeter dulu. Okey, ini perimeter yang pertama tadi. Kemudian perimeter yang kedua ni ada dalam buku teks ni. Sebab dia segi 4 sama, senang je. Keliling. Kemudian formula luas, panjang darab dengan lebar. Formula luas, panjang darab lebar, panjang yang sebelah kiri, mana-mana pun boleh sebab dia segi 4 sama. Panjang darab lebar, formula luas. Kemudian yang ni, kalau kita ada benda yang kita tak tahu, kita ambil semua, kita tolak dengan benda yang kita tahu. Dalam kes ni, kita tak tahu bahagian yang tak berkapet. Kita tak tahu bahagian tak berkapet tu berapa banyak. Jadi kita ambil semua, iaitu semua bahagian yang berkapet. Semua bahagian, tak kira lah kapet ke tak kapet, kita tolak dengan bahagian yang kita tahu, iaitu bahagian yang berkapet. Okey, boleh? Okey, untuk latihan hari ni, apa soalan ni? Nah, Daniel nak apa soalan Daniel? 3. 3. Tu 3 ni. Okey, AC dengan D, ACD. Okey, ACD je. 3 soalan je. Boleh? Iqbal boleh? Narkos? Aziman? Lakoh boleh lakoh? Boleh. Boleh
Okey, 3 soalan je. Kalau tak tahu boleh tanya. Okey, PM personal cikgu kalau tak tahu. Boleh? Mana Esther tadi, hilang dah Esther. Ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey. Tak apa, macam biasa kita Tak ambil ada. gambar dulu. Marcos tak hantar lagi ke sekolah?